Sabit Daerah Tutong. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali Mul dan juga Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hujung minggu. Kita kembali dalam rancangan Rampai Pagi, lintas langsung dari daerah Tutong Inspirasi Pagi Auda untuk edisinya hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 Masihi. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda pagi ini? Didoakan semoga Auda sentiasa dalam keadaan yang baik dan juga sihat sejahtera hendaknya, dan segala perancangan dan juga urusan Auda pada pagi ini akan dipermudahkan dan juga akan dapat berjalan dengan lancarnya, ya. Baik, dalam pertemuan kita kali ini, Auda seperti biasa akan dikongsikan terlebih dahulu satu info semasa, di mana hari ini 31 Mei 2026 masih lagi diteruskan acara Tutong Bas jualan makanan dan juga minuman sehingga esok 1 Jun 2026 Masihi, di mana akan bermula pada jam 11 pagi nanti hingga 10 malam dan akan mengambil tempat di kawasan letak kereta tetangan persiaran Sungai Tutong, ya. Jadi bagi Auda yang belum mempunyai perancangan hari ini, bolehlah datang beramai-ramai bagi sama-sama lagi memeriahkan acara ini dan menyokong para peniaga tempatan yang mengikuti acara Tutong Bas yang akan diadakan sehingga esok 1 Jun 2026 sehingga pukul 10 malam. Dan itulah antara satu info semasa untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Untuk itu, Auda, mari kita terus saksikan bersama. Dengan semangat patriotisme yang tinggi dan kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara, Tuan Islamun Ahmad Abdullah Sikal, mantan pegawai Waran 1 Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, telah melangkah masuk ke dunia ketenteraan sejak usia muda lagi. Beliau mula menyertai ABDB sebagai rekrut pengambilan ke-41 pada 23 Disember 1976 ketika berusia hanya 17 tahun. Berasal daripada keluarga yang sederhana dan merupakan anak kelima daripada 11 orang adik-beradik, beliau turut mendapat sokongan penuh daripada keluarga untuk meneruskan cita-citanya dalam bidang ketenteraan. Sepanjang 28 tahun perkhidmatan, beliau telah menaburkan bakti dan pengorbanan yang tidak ternilai demi mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara Brunei Darussalam. Kalau bertugas di dalam negeri ataupun di tempat kita sendiri, pengalaman yang paling tidak dapat dilupakan ialah apabila mendidik seseorang rekrut, iaitu selama 6 bulan. Masa itu saya berpangkat korporal, saya diantar untuk menjadi jurati mendidik rekrut, yang mana untuk mendidik seorang awam ini bukannya mudah. Untuk menjadi ia kepada seorang tentera, orang awam bukan mudah sekali. Semua akan kita ajar daripada segi penampilan, ketahanan, kesunggupannya dan juga nasihat mesti setiap adik. Dan kita ini sentiasa berada bersama mereka yang pertama sekali iaitu selama 6 minggu. Dari pagi sampailah malam, sampailah mereka tidur, kita sentiasa mengajar mereka mengilat kasut, menerika baju, melipat baju. Bukan dari itu saja, mandi pun diajar, berjalan pun diajar, semuanya, segala-galanya diajar kepada mereka. Karena itu adalah pengorbanan bagi kita untuk menjadi seseorang rekrut itu menjadi seorang tentera nanti. Itulah pengorbanan dan pengorbanan yang lain. Kita ini banyak mendidik rekrut, orang-orang tentera, dan juga seringkali memberi motivasilah kepada mereka dan pengajaran yang mana baik-baik itu diajar kepada mereka dan diturunkan kepada mereka, dan juga ilmu-ilmu ketenteraan, ilmu-ilmu persenjataan dan sebagainya, dan juga ilmu peperangan, tipu peperangan, ilah peperangan. Selama berkhidmat dalam dunia ketenteraan, pelbagai pengalaman yang mendewasakan diri dan mengajar erti sebenar kehidupan diperoleh beliau. Namun pengajaran hidup yang paling besar dan paling bermakna bagi beliau ialah apabila menerima agama Islam sebagai pegangan hidup pada 27 Disember
1996. Bis Tuan, sejauh pengetahuan saya memang bis kita pun pernah kongsikan yang bis kita memeluk agama Islam pada ketika masih lagi berkhidmat sebagai seorang tentera. Jadi adakah menerima Islam itu disebabkan rakan sekeliling pada ketika berkhidmat ataupun memang diajarkan tentang agama Islam ketika bis kita berkhidmat itu bagaimana? Sebenarnya pasal agama Islam ini saya tertarik juga dari awal semasa dalam tentera. Memang saya tertarik untuk memasuki agama Islam ni, pertama sekali saya tinggal di Tutong Kem, imam itu dulu bekas tentera juga. So saya berlari akan begitu dia panggil mon ke mereka. Bila kau masuk Islam mon, nantilah mam. Saya lihat pun dalam masa sekarang ni kan kita ni dibagi guru agama dan sebagainya. Kemudian imam, surau, sandangan mudah. Dulu semasa saya belum Islam, orang berpuasa, saya tidak puasa kan. Orang pergi surau, saya tidak pergi surau. Cuma lihat sajalah. Jadi hati tertarik. Wah, Islam ini baik kan? Bagus lah. Ada panduan dan sebagainya. Seakan orang itu mengikut dan sunnah Islam. Kemudian belajar pada imam-imam dan guru agama. Maka dia tak kacau orang. Nampak kan? Kadang-kadang cara baca dengar itu. Diri, indah ke surau. Orang ke surau. Macam jangkal dia rasanya kan? Kemudian terbukalah hati saya dalam tahun 96. 96. Saya masa seminggu rekan puasa tu saya telefon memeluk agama Islam dan dari sana saya tingkatkan diri saya banyak belajar agama Islam, baca Quran. Mengikut pengalaman saya lah diri ini pun orang pelajaran dia tinggi tapi mencapai je ke pangkat kepada orang satu artinya adalah pangkat habislah dari rendah tu dari bawah dari sekolah dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada kerja kuat kita. Kerja kuat, semangat, kemudian buat mana yang kena suruh tu buat. Jangan kita ni memikirkan yang bukan-bukan sama aja apa aja pangkatnya. Tak. Fikirkan. Kemudian terima pelajaran yang diberi kepada kita sama ada daripada ketua-ketua kita. Kadang-kadang ketua-ketua kita itu kan tindakan karir sebagai ilmu. Kemudian penampilan kita, jangan diri sebagai ketua terlas kupra-kupra kan datang akhir. Kita dulu yang datang. Buatlah yang mana kena suruh buat itu sama ada FIFA Walker dan sebagainya. Jangan dilalaikan. Buat walaupun banyak kerja buat. Anda siap buat sampai siap. Jadi kita ni akan dinilai di sana, barulah kita ni dapat naik ke pangkat. Kemudian apabila diantar untuk berkursus untuk kenaikan pangkat, jangan tolak. Setakat-takatnya mana yang kita dapat buat, tapi seboleh-bolehnya buat. Itulah prinsip askar, tegas, kemas, berlagak dan ada gaya sebagai seorang tentera. Kita ni pakai uniform. Sebagai seorang mantan tentera yang telah menempuh hampir 3 dekad perkhidmatan, beliau berharap agar generasi muda yang bercita-cita menyertai bidang ketenteraan sentiasa mempersiapkan diri dengan disiplin, keberanian dan semangat cintakan negara yang tinggi. Beliau turut menegaskan bahawa kerjaya sebagai anggota tentera bukan sahaja memerlukan kekuatan fizikal, tetapi juga ketahanan mental, kesabaran dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada agama, raja dan negara. Saya 5854 Paiwaran 1 Bersara Islamun Ahmad bin Abdullah Sikal dengan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-65. Sebagai seorang tentera, hendaklah menabur bakti kepada agama, raja dan negara.